Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita masuk kepada tajuk atom dan nukleus. Okey, atom berasal daripada perkataan atomos yang bermaksud tidak boleh dibahagi. Okey, atom ini adalah benda yang paling kecil. Okey, kalau dalam badan kita ada sel dan sebagainya, atom ini adalah benda yang paling kecil. Jadi kita guna atomos sebab dia dah tak boleh dibahagi. Atom yang paling kecil. Okey, pada tahun 1808, John Dalton memperkenalkan satu teori tentang struktur atom. Jadi John Dalton ini membuat satu teori berkenaan dengan struktur atom. Jadi mengikut teori atom Dalton, atom adalah zarah terkecil yang tidak boleh dibahagi. Ini adalah zarah yang paling kecil, dia tak boleh bahagi kepada zarah lain lagi. Okey, tapi selepas itu, perkembangan sains telah berjaya menemukan zarah yang lebih kecil iaitu proton, elektron dan neutron. Selepas teori Dalton ini, sains berjumpa lagi yang lebih kecil iaitu proton, elektron dan neutron. Jadi atom ini bukan zarah yang paling kecil lah. Yang paling kecil adalah proton, elektron dan neutron. Jadi ini adalah struktur atom. Semua ini atom. Ini adalah atom. Satu ini adalah atom. Dan dalam atom ada zarah yang bercas positif iaitu proton, neutron dan elektron. Ini tiga benda ni ada dalam atom. Dia berada dalam nukleus atom. Bukan dua ini. Proton dan neutron ini nukleus. Ini adalah nukleus. Ini adalah nukleus atom. Elektron dia berada di sekeliling nukleus dan kesemua ketiga-tiga ini membentuk atom. Jadi atom adalah terdiri daripada elektron, proton dan neutron. Jadi elektron adalah zarah yang bercas negatif. Proton adalah zarah yang bercas positif dan neutron adalah zarah neutral yang tidak mempunyai cas. Di mana proton dan neutron berada di tengah struktur atom yang kita panggil nukleus. Bagaimana pembentukan ion positif dan ion negatif? Kalau lihat di sini, proton dengan neutron dia berada di tengah-tengah ataupun kita panggil nukleus, manakala elektron pula dia bergerak mengelilingi nukleus. Bagaimana ion positif dan negatif terbentuk? Apabila suatu atom menderma atau menerima elektron, atom menjadi cas, zarah atom itu menjadi zarah bercas yang dikenali sebagai ion. Ini yang asal. Secara natural ataupun atom yang tak ada cas, atom yang natural, dia mempunyai bilangan positif ataupun proton. Bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Jadi di sini proton ada 3, elektron juga ada 3. Susunan ini kita panggil petala. Setiap petala mempunyai nilai maksimum sahaja untuk elektron. Jadi petala yang pertama hanya boleh mengisi 2 elektron. Kemudian petala yang kedua boleh isi 8 elektron. Tapi disebabkan atom ini ada 3 sahaja, jadi 2 mengisi petala yang pertama dan selebihnya 1 akan mengisi petala yang kedua. Jadi bilangan proton sama dengan elektron. Jadi bila positif sama dengan negatif, dia akan jadi neutral. Jadi atom ini tidak bercas. Kemudian atom yang ini, dia akan menderma 1 elektron kepada atom lain. Jadi atom yang di sini menerima 1 elektron. Sebab dia ada pada petala ni dia ada 2, 4, 6, 7. Jadi 1 lagi boleh masuk untuk jadi 8. Jadi bila 8 dia jadi stabil. Sama juga dengan yang ini. Bila dia ada 1 di luar dia tak stabil. Tapi bila dia mendermakan elektron, dia tinggal petala yang kedua ini dah tak ada. Dia hanya ada petala yang pertama. Jadi petala pertama penuh 2. Jadi dia menjadi stabil. Jadi atom yang ini dia kehilangan elektron. Jadi dia ada 3 positif, 2 negatif. Jadi atom yang ini dia ada 3 proton, 2 elektron sebab dia dah dermakan tadi. Dia dah dermakan tadi. Jadi ini dia jadi ion positif sebab dia dah lebih 1 proton. Yang ini pula dia ada 9 proton. Dia ada 9 proton dan asalnya dia ada 9 elektron. Kemudian dia tambah 1 elektron menjadi 10
elektron. Jadi ini dah lebih jadi dia adalah ion negatif. Kita lihat di sini. Okey, untuk atom natrium, okey, neutronnya ada 12, protonnya ada 11. Okey, protonnya ada 11 dan elektron juga ada 11. Jadi cas pada atom natrium adalah kosong sebab dia sama. Okey, kemudian bila dia dermakan satu elektron, okey, apa yang berlaku bila dia buang satu elektron, elektronnya berubah menjadi 10. Jadi casnya tak sama. Jadi cas pada ion natrium adalah Na. Jadi kalau kamu nampak Na positif, ini merujuk kepada ion natrium bercas positif. Okey, kalau kamu nampak tulis Na ini adalah atom. Kalau ada kamu nampak simbol positif atau negatif di atas ini menunjukkan ion. Okey, jadi ion positif adalah atom yang bernama elektron. Okey, ion positif ataupun cation, okey, cation adalah atom yang menderma elektron dan membentuk ion positif. Jadi ion positif ini kita panggil cation. Okey. Okey, untuk membentuk ion negatif, okey, contohnya adalah klorin. Okey, klorin dia mempunyai neutron 18. Okey, neutron ini tidak membawa apa-apa cas. Proton ada 17, elektron juga ada 17. Kemudian dia terima satu elektron, dia menerima satu elektron menjadikan elektronnya ada 18. Jadi dia membentuk ion lebih satu ion negatif. Jadi dia ini Cl negatif ini merujuk kepada ion klorida mempunyai dia menerima satu elektron. Okey, dia menerima satu elektron membentuk ion negatif. Jadi ion negatif kita panggil anion. Okey, anion. Atom yang menerima elektron kita panggil anion ataupun ion negatif. Okey, macam mana nak ingat anion dengan cation? Anion, cation. Yang mana positif, yang mana negatif? Senang je nak ingat. Okey, ingat. Ion positif. Okey, ion positif, sorry. Tak tulis. Sekejap Okey, ion positif, anion adalah negatif, cation adalah positif. Positif sama dengan T. Jadi cation ada huruf T sama macam positif, jadi cation adalah ion positif. Okey, saya ingat macam tu. Okey, itu cara saya ingat. Jadi anion dengan cation, okey. Saya ingat cation ada T, jadi T positif cation. Okey, ini saya buat sendiri, cikgu tak ada ajar. Memang cara saya bila saya lupa, saya akan cari cara untuk saya ingat. Okey. Jadi itu sahaja berkenaan dengan tajuk anion dan cation.